Sedang kita terus memerangi wabak COVID-19, belanjawan tahun ini adalah mengenai membantu Singapura dan rakyat Singapura untuk bangkit lebih kukuh bersama. Sedang kita melihat beberapa tanda pemulihan daripada krisis COVID-19, masih banyak lagi cabaran yang perlu diatasi. Pemulihan ekonomi sejagat akan menjadi perlahan dan tidak menentu, terutama apabila negara-negara mengalihkan tumpuan kepada melindungi kepentingan mereka sendiri. Ekonomi pasca COVID-19 akan berubah disebabkan pendigitalan dan pembentukan semula rantaian bekalan global. Perubahan iklim juga akan terus menjadi satu ancaman serius. Walaupun tren-tren ini mungkin menimbulkan cabaran, ia juga merupakan peluang bagi kita mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia yang telah berubah dan menjamin masa hadapan yang lebih baik bagi rakyat Singapura. Kami telah bekerja keras sepanjang tahun-tahun lalu untuk memperbaiki kehidupan rakyat Singapura dan kami akan terus membantu rakyat kita mengharungi krisis COVID-19 ini. Kami terus membina flat-flat baru dan memberi nafas baru kepada estet-estet perumahan kita untuk memastikan rakyat Singapura dapat memiliki rumah yang baik yang berada dalam kemampuan mereka. Bagi mengurangkan kesan pandemik ke atas para pemilik rumah, kami telah menggantung caj bayaran lewat bagi bayaran gadai janji HDB yang tertunggak. Kami meneruskan usaha-usaha untuk memperluaskan rangkaian laluan kereta api kita dan menambah jumlah bas. Kami tidak membuat sebarang penyesuaian kepada tambang pengangkutan awam tahun lalu untuk mengelakkan daripada menambahkan beban ke atas para penumpang. Kami membina lebih banyak hospital dan poliklinik untuk memastikan khidmat penjagaan kesihatan mudah didapatkan. Skim-skim seperti Skim Bantuan Kesihatan Masyarakat atau CHAS dan pakej-pakej Generasi Perintis dan Merdeka memastikan khidmat penjagaan kesihatan terus berada dalam kemampuan rakyat, terutamanya bagi mereka yang lebih memerlukan. Bagi memerangi pandemik ini, kami memberikan rawatan bersubsidi bagi simptom-simptom penyakit pernafasan dan menyediakan vaksin COVID-19 secara percuma untuk semua penduduk. Bagi memberikan setiap kanak-kanak permulaan yang baik dalam kehidupan, kami meningkatkan subsidi prasekolah dan menambah bilangan tempat di prasekolah. Program-program seperti Kickstart dan Uplift menyediakan bantuan tambahan kepada kanak-kanak daripada latar belakang yang lebih berisiko. Bagi menyokong pembelajaran dalam masyarakat pasca COVID-19 di mana pendigitalan semakin meluas, kami akan memastikan bahawa semua pelajar sekolah menengah dapat memiliki peranti pembelajaran pribadi. Kami telah membuat persediaan bagi ekonomi masa hadapan melalui perancangan perubahan industri dan program-program seperti Skills Future. Apabila COVID-19 melanda, kami melindungi pekerjaan-pekerjaan melalui skim bantuan pekerjaan. Pakej pekerjaan dan kemahiran SG United termasuk insentif pertumbuhan pekerjaan telah mewujudkan peluang-peluang pekerjaan baru serta membantu memadankan para pekerja dengan peluang-peluang tersebut. Dengan memperkukuhkan asas yang telah dibina ini, Belanjawan 2021 merupakan pelan strategik untuk membantu Singapura bangkit lebih kukuh daripada krisis COVID-19. Kita akan melakukannya dengan 4 cara. Pertama,
Kita akan sentiasa berwaspada dalam usaha kita memerangi COVID-19 sedang kita membuka semula ekonomi kita dan memulakan semula kegiatan-kegiatan sosial secara bertahap-tahap. Kedua, kita akan merebut peluang-peluang pertumbuhan di tengah-tengah krisis ini untuk bangkit lebih kukuh sebagai satu ekonomi dan tenaga kerja. Ketiga, kita akan memperkukuhkan kontrak sosial kita sedang negara kita kembali pulih daripada pandemik ini untuk memastikan tiada sesiapa yang ketinggalan. Pada masa yang sama, kita akan terus berusaha untuk menjamin masa hadapan kita dan membina kediaman yang mampan untuk generasi-generasi akan datang. Bersama-sama sebagai satu Singapura, kita mampu mengharungi keadaan semasa yang tidak menentu dan membina masa hadapan kita bersama. Keutamaan kami pada tahun ini adalah untuk melindungi kesihatan awam dan menyambung semula aktiviti-aktiviti ekonomi dengan selamat. Kami akan memastikan rakyat Singapura sentiasa selamat sedang kita membuka semula ekonomi kita secara berperingkat. Vaksinasi itu penting. Kami telah memperoleh vaksin untuk semua penduduk Singapura. Vaksinasi adalah percuma dan kami amat menggalakkan semua orang yang didapati layak dari segi perubatan untuk menerima suntikan vaksin supaya mendapatkannya apabila ia ditawarkan kepada kita. Pada masa yang sama, kami akan meneruskan usaha-usaha pengesanan hubungan dengan kes yang disahkan, menjalankan ujian dan menjaga jarak selamat supaya dapat segera membendung sebarang penularan virus. Walaupun kita sedang bertarung dengan COVID-19, kita masih meneruskan agenda ekonomi jangka panjang kita. Selain membantu para pekerja dan perniagaan-perniagaan kita mengharungi krisis ini, kita juga akan membantu mereka berkembang maju dalam dunia pasca COVID-19. Kami akan terus melindungi pekerjaan, terutamanya dalam sektor-sektor yang lebih teruk terjejas oleh COVID-19. Kami akan melanjutkan lagi skim bantuan pekerjaan atau JSS bagi sektor-sektor yang masih terjejas teruk seperti penerbangan, aro angkasa dan pelancongan hingga September 2021. Syarikat-syarikat dalam sektor-sektor yang pada umumnya sedang pulih akan terus menerima sokongan di bawah skim bantuan pekerjaan hingga Mac 2021. Kami juga sedang membantu perniagaan-perniagaan kita mengharungi krisis ini. Sebelum ini, kami telah melanjutkan program pinjaman penyambung sementara dan mempertingkatkan skim pembiayaan perusahaan untuk membantu syarikat-syarikat mendapatkan kredit. Bagi sektor-sektor yang terus terjejas teruk oleh COVID-19, kami akan menyediakan bantuan tambahan. Sektor penerbangan akan mendapat lebih banyak bantuan kewangan. Sektor tersebut juga akan mendapat sokongan yang disasarkan untuk mengekalkan keupayaannya dan bersiap sedia untuk menjalani pemulihan. Sektor-sektor seni dan budaya dan sukan juga akan mendapat lebih banyak bantuan untuk kembali pulih. Kami juga akan terus membantu para pemandu teksi dan kereta sewa privat kita melalui dana bantuan kewangan COVID-19 untuk pemandu. Selain langkah-langkah bantuan ini, kami juga sedang memandang jauh.
Dengan mempercepatkan transformasi ekonomi kita, kita boleh menjamin masa hadapan yang lebih baik untuk rakyat dan perniagaan-perniagaan kita. Kami akan memperuntukkan $24 bilion untuk membantu syarikat-syarikat dan para pekerja kita agar bangkit lebih kukuh. Matlamat kami adalah untuk memperbaiki kehidupan rakyat Singapura dengan mewujudkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kami akan mewujudkan pekerjaan-pekerjaan baru dan mempersiapkan rakyat Singapura untuk memanfaatkannya. Insentif pertumbuhan pekerjaan akan dilanjutkan bagi mewujudkan lebih banyak peluang dalam sektor-sektor pertumbuhan dan menggalakkan para majikan untuk mengambil pekerja lebih awal. Syarikat-syarikat yang mengambil para pekerja yang layak, terutamanya pekerja yang matang, orang kurang upaya dan bekas pesalah, boleh mendapat bantuan gaji hingga 18 bulan. Kami juga akan membantu lebih ramai individu pertengahan kerjaya dan siswaza baru dan mempersiapkan mereka untuk pekerjaan-pekerjaan baru dengan melanjutkan program-program laluan pertengahan kerjaya SG United, kemahiran SG United dan pelatih SG United. Selain usaha meningkatkan kemahiran yang meluas, kami akan melatih rakyat kita untuk menjadi pemimpin dalam bidang teknologi dan inovasi melalui program fellowship inovasi dan perusahaan. Kami juga akan memastikan campuran tenaga kerja tempatan dan asing yang sesuai untuk menyokong pertumbuhan ekonomi kita dan kurang bergantung kepada tenaga kerja asing di mana kita boleh. Ini termasuk memperketatkan kota pekerja asing dalam sektor-sektor yang menggunakan tenaga buruh secara intensif. Kami akan mengurangkan had maksimum pemegang PAS S dalam sektor perkilangan daripada 20% kepada 15% menjelang 1 Januari 2023. Kami juga akan terus menyemak rangka kerja PAS S kami untuk mengekalkan campuran tenaga kerja tempatan dan asing yang sesuai. Seiringan dengan itu, kami akan menyediakan lebih banyak bantuan untuk menyokong kenaikan gaji bagi syarikat-syarikat mengekalkan atau menarik pekerja tempatan dengan melanjutkan skim kredit gaji selama setahun. Kami juga akan menarik lebih ramai penduduk tempatan untuk menyertai sektor-sektor yang sedang berkembang seperti sektor penjagaan kesihatan dengan menaikkan gaji para pekerja penjagaan kesihatan kita. Walaupun kami membawa masuk para profesional warga asing yang mempunyai kemahiran-kemahiran pakar yang kita kekurangan, kami akan membantu tenaga kerja tempatan kita mempelajari kemahiran-kemahiran ini dengan melanjutkan program pindahan keupayaan hingga akhir September 2024. Sedang kita memperkukuhkan tenaga kerja kita, kita juga mesti memastikan bahawa syarikat-syarikat kita dapat merebut peluang-peluang untuk berkembang dan bersaing dengan berkesan dalam dunia pasca COVID-19. Inovasi adalah penting dalam usaha ini. Kami akan menyokong inovasi melalui pencetus usaha inovasi korporat dan platform inovasi terbuka. Kami juga akan memudahkan kerjasama sejagat dengan memperluaskan Perikatan Inovasi Sejagat. Bagi membantu syarikat-syarikat berinovasi dan berkembang, kami akan menyediakan lebih banyak bantuan pembiayaan bersama.
Kami akan membantu syarikat-syarikat yang mencatatkan pertumbuhan yang tinggi, termasuk syarikat-syarikat pemula, mendapatkan modal melalui skim pembiayaan perusahaan, program berkongsi risiko hutang. Syarikat-syarikat tempatan yang besar boleh memanfaatkan platform pendanaan bagi perusahaan tempatan sedang mereka berkembang ke luar negara. Kami juga akan membantu perniagaan-perniagaan kita melaksanakan pendigitalan dan menggunakan teknologi-teknologi baru melalui program teknologi baru. Pada masa yang sama, kami akan memastikan bahawa perniagaan-perniagaan tempatan kita boleh bersaing dengan berkesan dalam dunia digital pasca COVID-19. Pada masa sekarang, para pembekal dari luar negara mempunyai kelebihan berbanding para pembekal tempatan kita kerana mereka tidak dikenakan GST bagi pembelian-pembelian bernilai hingga $400. Kita mesti merapatkan jurang ini sedang kita bersedia untuk menghadapi dunia yang semakin digital di mana e-dagang merupakan cara yang biasa untuk membeli dan menjual barangan. Dengan itu, mulai 1 Januari 2023, GST akan juga dikenakan untuk barangan bernilai rendah yang diimport dan perkhidmatan-perkhidmatan bukan digital oleh syarikat kepada pengguna yang diimport. Ini akan memastikan sekitaran perniagaan yang sama rata dan membolehkan syarikat-syarikat tempatan kita untuk terus bersaing dengan berkesan. Sedang kita mempercepatkan perubahan ekonomi kita, pemulihan kita daripada pandemik ini juga merupakan peluang untuk memperkukuhkan kontrak sosial kita dan memastikan tidak ada sesiapa yang ketinggalan. Apabila COVID-19 mengancam mata pencarian kita, kami bertindak secara agresif dan menyediakan bantuan supaya rakyat Singapura dapat mengatasi kesukaran yang mendesak. Kami membantu rakyat Singapura dengan perbelanjaan keluarga mereka melalui pakej bantuan keluarga. Lebih banyak bantuan telah diberikan kepada mereka yang hilang pekerjaan serta individu yang bekerja sendiri dan pekerja gig menerusi langkah-langkah seperti geran bantuan COVID-19 dan skim bantuan pendapatan bagi individu yang bekerja sendiri. Keluarga-keluarga berpendapatan rendah telah menerima bantuan tambahan melalui bayaran khas daya kerja, baucer barangan dapur serta baucer GST yang lebih tinggi. Walaupun terdapat kemajuan dalam usaha kita memerangi COVID-19, kami faham bahawa banyak keluarga masih menghadapi tekanan. Sesetengah kumpulan masih lebih teruk terjejas berbanding kumpulan-kumpulan lain. Kami akan membantu rakyat Singapura dalam menangani kesan yang berpanjangan akibat pandemik ini terhadap mata pencarian mereka. Para pekerja dan individu yang bekerja sendiri yang kehilangan pekerjaan atau pendapatan akan terus mendapat bantuan melalui geran pemulihan COVID-19. Kami juga akan membantu keluarga-keluarga dengan perbelanjaan mereka dalam keadaan tidak menentu ini. Kami telah memperuntukkan sekitar $900 juta bagi pakej bantuan keluarga tambahan yang baru untuk memberikan bantuan tambahan kepada keluarga-keluarga dengan lebih banyak bantuan untuk keluarga yang berpendapatan rendah dan pertengahan.
Semua rakyat Singapura berumur 21 tahun dan ke atas yang layak akan menerima voucher GST bayaran khas tunai sekali sahaja sebanyak $200 seorang. Ini selain skim voucher GST tunai yang diberikan secara tetap. Setiap anak-anak yang berumur bawah 21 tahun juga akan menerima tokokan tambahan sebanyak $200 melalui akaun pembangunan anak, akaun EduSave atau akaun pendidikan pos menengah mereka. Semua keluarga yang layak yang tinggal di HDB juga akan menerima voucher GST USave tambahan sebanyak 50% melalui voucher GST bayaran khas USave. Ini berjumlah antara $120 dan $200 tambahan bagi ribat perbekalan untuk setiap keluarga. Ribat perkhidmatan dan penyelenggaraan atau ribat SNCC juga akan dilanjutkan selama setahun lagi. Setiap keluarga rakyat Singapura juga akan menerima voucher-voucher Majlis Pembangunan Masyarakat atau voucher CDC bernilai $100 yang boleh digunakan di kedai-kedai di estet perumahan dan pusat-pusat penjajah. Kami telah mengukuhkan keselamatan sosial sepanjang beberapa tahun lalu dan kami bertekad untuk tidak membiarkan COVID-19 menghalang usaha-usaha kami untuk mengekalkan mobiliti sosial. Kami akan terus membina sebuah masyarakat di mana tidak ada sesiapa yang akan ketinggalan dan terdapat peluang-peluang bagi setiap rakyat Singapura pada setiap peringkat kehidupan. Kita akan bermula dari awal. Kami telah meningkatkan sistem prasekolah agar yurannya lebih dalam kemampuan para ibu bapa dan lebih mudah untuk anak-anak memasukinya. Kami juga telah mengukuhkan sokongan bagi murid-murid berkeperluan khas sepanjang beberapa tahun lalu untuk menyerlahkan potensi setiap anak-anak tanpa mengambil kira titik permulaan mereka. Kami akan melakukan banyak lagi. Kami sedang mengkaji untuk merintis program bantuan inklusif yang baru dan ia akan mempertingkatkan bantuan bagi pendidikan awal kanak-kanak di lebih banyak prasekolah supaya lebih ramai kanak-kanak dengan keperluan perkembangan boleh memasuki prasekolah bersama kanak-kanak lain. Kami akan terus mempertingkatkan usaha-usaha untuk membina sebuah masyarakat yang inklusif untuk semua dengan menyediakan lebih banyak bantuan kepada mereka yang paling memerlukannya. Kami telah menubuhkan kumpulan kerja rakan 3 pihak untuk pekerja-pekerja berpendapatan rendah pada tahun lepas bagi mencari cara-cara untuk menaikkan gaji dan kebajikan para pekerja berpendapatan rendah. Bagi membantu lebih banyak keluarga yang tinggal di flat-flat sewa, kami akan memperluaskan Comlink ke seluruh negara untuk membantu 14,000 keluarga yang mempunyai anak sepanjang 2 tahun akan datang. Kami akan menambah peluang-peluang pekerjaan untuk orang-orang kurang upaya. Kami akan terus mengenal pasti dan membantu mereka yang memerlukan lebih banyak bantuan. Ini termasuk mengkaji cara-cara untuk mempertingkatkan lagi jaminan pekerjaan, cukup tidaknya perbelanjaan semasa persaraan dan memberikan lebih banyak bantuan kepada para pekerja kita dan individu yang bekerja sendiri. Kami juga akan membantu warga emas kita untuk kekal aktif dan terus bekerja jika mereka mahu.
Kami akan menyediakan peruntukan lebih tinggi bagi geran pengamal awal bagi pengambilan pekerja lanjut usia dan geran pengambilan bekerja semula secara sambilan untuk menggalakkan lebih banyak majikan agar terus menggaji pekerja-pekerja lebih berusia mereka. Generasi-generasi pemimpin Singapura sebelum ini telah menyediakan asas-asas kukuh bagi perancangan jangka panjang dan pembangunan yang mampan. Mereka telah menjaga alam sekitar kita dan telah memastikan masa hadapan kita terjamin. Begitu juga, kita harus terus membangunkan negara dengan mampan dan melindungi masa hadapan Singapura untuk generasi-generasi akan datang. Kami akan memperkukuhkan asas-asas yang telah dibina dan memulakan satu gerakan seluruh negara bagi membina Singapura yang mampan untuk semua generasi. Inisiatif-inisiatif utama kami termasuk penggunaan kenderaan yang lebih mesra alam dan usaha-usaha untuk menjadi sebuah masyarakat yang kurang menggunakan kereta. Kami telah memperuntukkan sebanyak $30 juta bagi inisiatif-inisiatif berkaitan kenderaan elektrik. Ini termasuk menyokong penggunaan kenderaan elektrik dengan mempercepatkan pelaksanaan prasarana mengecas kenderaan agar dapat menyediakan 60,000 tempat mengecas kenderaan elektrik di kawasan-kawasan awam dan swasta menjelang tahun 2030. Kami juga akan memberikan insentif kepada para pemandu untuk menggunakan kenderaan elektrik lebih awal. Seiringan dengan itu, kami akan mengurangkan penggunaan kenderaan enjin pembakaran dalaman dengan menaikkan cukai petrol pada tahun ini. Cukai bagi petrol grade premium dinaikkan sebanyak 15 sen seliter dan sebanyak 10 sen seliter untuk petrol grade pertengahan. Kami akan memudahkan peralihan ini bagi rakyat Singapura dan perniagaan-perniagaan, terutamanya mereka yang bergantung kepada kenderaan mereka untuk mata pencarian mereka. Para pemilik individu motosikal yang menggunakan petrol dengan keupayaan enjin sehingga 200 cc akan menerima ribat cukai petrol sebanyak $80. Manakala pemilik individu motosikal yang menggunakan petrol dengan keupayaan enjin daripada 201 sehingga 400 cc pula akan menerima ribat cukai petrol sebanyak $50. Ribat cukai jalan raya sebanyak 60% untuk tempoh setahun juga akan disediakan untuk semua motosikal. Para pemandu teksi dan kereta sewa privat aktif yang menggunakan petrol akan mendapat ribat cukai petrol sebanyak $360 sepanjang 4 bulan, selain ribat cukai jalan raya sebanyak 15% untuk setahun. Ribat cukai jalan raya sebanyak 100% akan disediakan untuk tempoh setahun bagi semua kenderaan barangan dan bas yang menggunakan petrol. Ribat cukai jalan raya sebanyak 15% pula akan disediakan selama setahun untuk kereta-kereta. Secara keseluruhannya, langkah-langkah ini akan mengimbangi kenaikan cukai petrol untuk kira-kira setahun bagi teksi dan motosikal dan kira-kira 8 bulan kenaikan cukai untuk kenderaan-kenderaan komersial dan kereta.
Kejayaan kita dalam usaha ini dan usaha-usaha kemampanan yang lain bergantung kepada perlunya semua rakyat Singapura untuk mengambil tindakan. Pemerintah akan bekerjasama dengan rakyat dan perniagaan-perniagaan kita untuk membina masa hadapan yang lebih mampan. Kami akan terus membantu syarikat-syarikat untuk menggunakan teknologi hijau dan mengurangkan pengeluaran gas-gas yang mencemarkan. Kami juga akan menggalakkan dan membantu lebih ramai rakyat Singapura untuk menerajui inisiatif-inisiatif kemampanan mereka sendiri. Strategi fiskal yang mampan akan menentukan bagaimana kita akan menangani cabaran-cabaran yang kita hadapi, memastikan negara kita terus pulih dan bangkit lebih kukuh daripada krisis ini. Kedudukan kewangan kita yang kukuh telah membantu kita mengelakkan keadaan yang terburuk. Kita telah dapat memanfaatkan rizab kita yang terkumpul sepanjang tahun-tahun sudah untuk menangani krisis COVID-19 dengan berkesan. Selain daripada menangani kesan langsung akibat COVID-19, kita juga berupaya meletakkan Singapura dalam kedudukan yang baik untuk berkembang maju dalam dunia pasca COVID-19. Ini kerana kita telah berdisiplin dan berhemat dalam perbelanjaan sepanjang tahun-tahun yang lalu. Perbelanjaan berulang dibiayai oleh pendapatan berulang dan lebihannya pula diketepikan untuk masa-masa susah. Strategi fiskal yang mampan akan membantu kita memenuhi keutamaan-keutamaan akan datang kita dan memastikan generasi-generasi seterusnya berupaya mengharungi krisis-krisis pada masa hadapan. Bagi menampung keperluan perbelanjaan berulang kita, Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat mengumumkan buat pertama kali dalam Belanjawan 2018 bahawa kami perlu menaikkan kadar GST pada masa antara 2021 hingga 2025. Seperti yang telah diumumkan dalam Belanjawan Perpaduan pada Februari 2020, disebabkan keadaan ekonomi pada masa itu, kenaikan kadar GST tidak akan dilaksanakan pada tahun 2021. Ini akan diteruskan seperti yang telah dirancang. Bagaimanapun, kami tidak akan dapat menangguhkan kenaikan kadar GST untuk terlalu lama. Kami perlu melaksanakannya pada masa antara 2022 hingga 2025 bergantung kepada keadaan ekonomi. Kami akan terus memastikan sistem cukai dan pemindahan kita kekal adil dan progresif. Kami akan terus menyerap GST bagi penjagaan kesihatan dan pendidikan awam yang bersubsidi. Bagi membantu mengurangkan kesan yang dirasakan apabila kadar GST dinaikkan, kami telah memperuntukkan sebanyak $6 bilion untuk menyediakan pakej jaminan. Ini akan menangguhkan kesan yang dirasakan daripada kenaikan kadar GST bagi kebanyakan keluarga rakyat Singapura untuk sekurang-kurangnya 5 tahun. Bagi rakyat Singapura yang berpendapatan rendah pula, jumlah imbangan yang lebih tinggi akan disediakan untuk menampung kenaikan GST. Mereka yang tinggal di flat HDB 1 hingga 3 bilik akan menerima imbangan berjumlah kira-kira 10 tahun perbelanjaan GST tambahan. Selain daripada bantuan peralihan,
Kami sudah pun mempunyai skim baucar GST tetap untuk menampung perbelanjaan GST bagi keluarga-keluarga berpendapatan rendah dan pertengahan. Ini merupakan ciri tetap dalam sistem kami dan akan dipertingkatkan apabila kenaikan kadar GST dilaksanakan. Krisis COVID-19 merupakan ujian yang besar bagi Singapura dan rakyat Singapura. Di tengah-tengah cabaran yang dihadapi, banyak individu, pertubuhan dan perniagaan telah tampil untuk membantu mereka yang memerlukan. Setiap orang mempunyai peranan dalam usaha berterusan kita untuk membina masyarakat yang prihatin dan inklusif. Kami akan melakukan lebih banyak untuk menyokong usaha-usaha rakyat dan syarikat-syarikat dalam membantu golongan yang memerlukan. Bagi menggalakkan rakyat Singapura agar menyumbang kembali kepada masyarakat, kami akan melanjutkan potongan cukai yang dipertingkatkan untuk sumbangan derma kepada institusi-institusi bertaraf awam atau IPC hingga akhir tahun 2023. Kami juga akan melanjutkan skim rakan kongsi perniagaan dan IPC hingga akhir tahun 2023 untuk menggalakkan syarikat-syarikat agar lebih terlibat dalam kesukarelawanan. Belanjawan 2021 akan membantu Singapura dan rakyat Singapura untuk terus menangani krisis COVID-19, mengekalkan rentak pemulihan kita dan meletakkan negara kita dalam kedudukan yang baik untuk berkembang maju dalam dunia pasca COVID-19. Bersama-sama, sebagai satu Singapura, kita akan bangkit lebih kukuh menuju ke arah masa hadapan yang mampan untuk semua. Mari kita lihat apakah faedah-faedah yang akan diterima pasangan muda yang tinggal di flat 3 bilik dengan pendapatan keluarga bulanan sebanyak $4,500 dan mempunyai seorang anak kecil pada tahun 2021. Menerusi pakej bantuan keluarga tambahan, mereka akan menerima sekitar $1,000. Ini termasuk baucer GST bayaran khas tunai, baucer GST bayaran khas USAVE, tokokan ke dalam akaun pembangunan anak CDA, baucer Majlis Pembangunan Masyarakat CDC dan ribat bayaran perkhidmatan dan penyelenggaraan SNCC. Mereka juga akan menerima baucer GST tunai bernilai $600 dan lagi $355 dalam bentuk baucer GST USAVE yang biasa. Ini akan membantu mengimbangi sebahagian daripada perbelanjaan keluarga mereka. Selain itu, mereka akan menerima subsidi-subsidi penjagaan kesihatan berjumlah lebih $1,000 daripada subsidi premium Medishield Hayat dan CareShield Hayat serta subsidi skim bantuan kesihatan masyarakat atau CHAS. Bagi membantu mereka menjaga anak mereka yang masih kecil, mereka akan menerima bantuan bernilai $11,880 yang termasuk subsidi-subsidi penjagaan anak dan sumbangan $3,000 yang dipadankan oleh pemerintah ke dalam akaun pembangunan anak untuk tokokan kali pertama. Secara keseluruhannya, keluarga ini akan menerima bantuan bernilai lebih daripada $14,000 tahun ini.
Sekiranya pasangan ini menempa flat jualan semula untuk berpindah ke rumah berdekatan ibu bapa mereka, mereka juga boleh menerima geran perumahan CPF dan geran perumahan berhampiran bernilai $120,000 kesemuanya. Seterusnya, mari kita lihat faedah-faedah yang diterima oleh sebuah keluarga 3 generasi yang tinggal di flat HDB 5 bilik dengan pendapatan keluarga bulanan sebanyak $8,800. Mereka akan menerima sekitar $1,200 daripada pakej bantuan keluarga tambahan. Ini termasuk voucher GST bayaran khas tunai, voucher GST bayaran khas YouSave, tokokan ke dalam akaun EduSave, voucher Majlis Pembangunan Masyarakat CDC dan ribat SNCC. Mereka juga akan menerima voucher GST tunai bernilai $600 dan voucher GST YouSave yang biasa bernilai $275. Ini akan memberi mereka bantuan tambahan untuk meringankan perbelanjaan keluarga mereka. Kedua-dua anak mereka juga akan menerima bantuan pendidikan bernilai lebih daripada $25,000. Selain daripada subsidi-subsidi pendidikan, ini juga termasuk sumbangan sebanyak $520 ke dalam akaun EduSave mereka untuk program-program pengayaan. Keluarga ini juga akan menerima lebih daripada $7,500 dalam bentuk subsidi penjagaan kesihatan. Selain subsidi-subsidi premium Medishield Hayat dan CareShield Hayat serta subsidi skim bantuan kesihatan masyarakat atau CHAS, ini juga termasuk $3,600 daripada geran penjagaan di rumah dan skim bantuan untuk generasi perintis kurang upaya untuk menjaga nenek mereka yang lanjut usia. Nenek mereka juga akan mendapat sebanyak $500 dalam bentuk tokokan Medisave tahunan di bawah voucher GST Medisave dan pakej generasi perintis. Secara keseluruhannya, keluarga ini akan menerima bantuan bernilai lebih daripada $35,500 pada tahun ini.